kita nak terus saja bersama dengan rakan setugas pada ketika ini yang berada di Sabah pada ketika ini untuk membawakan perkembangan terkini. Saya difahamkan Shah Rizal kini berada di Kuala Penyu untuk membincangkan perkara lebih lanjut. Assalamualaikum Shah, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Shah, pertama sekali Shah, saya difahamkan Shah bertemu dengan wakil pemimpin masyarakat. Shah juga bertemu dengan bekas ataupun mantan ADUN dan juga seorang lagi ahli politik. Apa ceritanya ke semua mereka ini? Apa isu yang mereka suarakan kepada Shah sendiri? Baik, terima kasih Najib. Waalaikumsalam. Saya ketika ini berada di Muara Pekan Kecil Kuala Penyu, yang mana kalau diikutkan siapa sahaja yang tiba daripada Beaufort Menghala ke Kuala Penyu akan bertemu dengan satu roundabout yang terdapatnya replika-replika penyu yang berhampiran dengan sekolah menengah di Kuala Penyu, dan pekan ini begitu kecil dan penduduknya padat. Ringkasnya, saya sempat menemu bual beberapa pemuda ataupun belia-belia yang berada di sekitar pekan kecil Kuala Penyu ini. Kalau ikutkan Najib, sebenarnya Kuala Penyu ini juga menjadi kawasan tumpuan pelancong sebenarnya, kerana terdapat ada 2 pulau yang turut dikunjungi pelancong, antaranya adalah Pulau Tiga, dan juga ada yang mengatakan ada yang berkunjung juga ke Pulau Ular itu sebenarnya. Baik Najib, apa yang saya tanyakan adalah di sekitar Kuala Penyu ini kita melakukan tinjauan sebenarnya, tinjauan berkenaan dengan apa yang ingin disuarakan rakyat, apa sebenarnya yang membelenggu rakyat selama hari ini, kerana kalau diikutkan Kuala Penyu ini bersebelahan dengan daerah Beaufort. Kerana itu yang disuarakan oleh kalangan belia-belia di sini. Kerana menurut mereka, di kawasan Kuala Penyu ini sedikit suram pembangunannya dan suram juga daripada sudut untuk menambah baik ataupun memberi peluang pekerjaan kepada golongan belia. Saya sempat menemu bual 2 orang belia di Pekan Kecil Kuala Penyu ini, dan mereka mengatakan jika mereka ingin pergi ke mana-mana sahaja atau membeli barang untuk mendapatkan kelengkapan rumah dan sebagainya ataupun mencari pekerjaan, mereka terpaksa pergi ke antara pilihan utama adalah ke Beaufort. Kerana bagi mereka Beaufort ini, bagi pandangan penduduk di sekitar Kuala Penyu ini, Beaufort ini bagi mereka setiap tahun ada sahaja perkara baru, ada sahaja pembangunan baru. Jadi mereka bukan kata seakan cemburu, tapi mereka mengharapkan perkara serupa berlaku. Tetapi perkara tersebut tidak berlaku dan mereka terpaksa berhijrah. Kalangan belia ini terpaksa berhijrah daripada Kuala Penyu pergi ke Kota Kinabalu. Jika tiada di Kota Kinabalu, Kuala Lumpur lah tempatnya. Dan kita bertanya juga apakah lagi yang menjadi bebanan dan juga rungutan kalangan belia di Kuala Penyu ini. Kita dengarkan. Apa yang ada dekat Kuala Penyu ini? Macam tiada apa-apa ya ni, sama ya. Tiada apa-apa Maksud tiada apa-apa tu tak ada pembangunan ke? Tiada ni. Ha? Tiada. Tiada? Tiada. Maksud tadi pembangunan tu macam mana? Apa yang dimaksudkan? Maksudnya tak ada peluang pekerjaan ke? Susah nak beli barang ke atau macam mana? Beli barang boleh-boleh lah. Tenang je lah sikit. Tapi kalau daripada sudut macam mana yang dimaksudkan tiada tu? Tak ada tarikan pelancongan atau tak ada peluang pekerjaan? Pelancongan ada je lah. Okey. So, daripada sudut peluang pekerjaan macam mana? Kerjaan kurang lah. Anak-anak muda sekarang ada yang tak ada kerja di kawasan Kuala Penyu, paksa keluar dari daerah, macam pergi Semenanjung, jauh-jauh. Dia memang kawasan Kuala Penyu ni dia kawasan yang kecil, memang susah nak dapat kerja lah. Terpaksa yang macam yang bujang-bujang yang dewasa terpaksa bisnes sendirilah di kawasan Kuala Penyu. Itu pun orang bilang banyak saingan. Bisnes memang banyak saingan. Kebanyakan budak-budak muda lah kawasan Kuala Penyu. Ada yang sebagian rider, itu pun rider yang bukan dari Fort Panda, bukan. Ya, memang asal dari orang kampungnya, minta bantuan dari anak-anak muda lah. Macam tu lah. Jauh-jauh sikit lah. Dia memang kurang lah sini kalau bagian pekerjaan. Itu pun ada, tapi dah ikut macam ikut nasib lah juga. Ada dapat, ada tak.
Baik Najib, saya bertanyakan juga kepada mereka ini berkenaan dengan bagaimana pertumbuhan pembangunan ini kalau dilihatkan dia punya kadar kelembapan ini 5 tahun atau 10 tahun dan ia ada mengatakan lebih daripada 5 tahun dan kalau nak kirakan itu lebih daripada satu penggal kepada penggal ahli Dewan Undangan Negeri dan inilah kesempatan yang saya ambil untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin masyarakat seperti apa yang Najib katakan sebentar tadi. Saya bertemu dengan mantan penyandang DUN Kuala Penyu iaitu Datuk Limus Juri yang sebenarnya pada sebelah pagi tadi telah pun berada di sekitar Kuala Penyu ini untuk merasmikan sebuah inap desa yang dibangunkan. Ada yang menarik berkenaan dengan inap desa ini kerana ia dibangunkan oleh penduduk di sekitar kampung di Kuala Penyu sekitar 20 km daripada pekan kecil Kuala Penyu ini dan saya bertanyakan kepada Datuk Limus Juri bagaimana sebenarnya pembangunan di kawasan ini dan beliau turut menyatakan bahawa terdapat kekangan ketika beliau berada di dalam kerajaan negeri dan disebabkan kekangan itu beliau memilih untuk tidak lagi berada di dalam kumpulan tersebut. Terdengarkan. Dulu saya berada dalam kerajaan warisan APCO, tapi oleh kerana kerajaan tersebut tidak sealuan dengan kerajaan pusat, maka itu saya keluar daripada kerajaan tersebut dan saya menjadi adun bebas sementara dan lepas saya memikir jauh untuk politik untuk membantu kepada rakyat saya di kawasan Kuala Penyu dan juga pembangunan di Kuala Penyu. Saya akan terus masuk ke Bersatu untuk menyokong kerajaan persekutuan. Kalau ikut kerajaan negeri memang kaya dengan khazanah, dengan pantai, tasik dan laut dan apa-apa. Tapi tanpa bantuan daripada kerajaan persekutuan mungkin payah untuk membangunkan sektor pelancongan ini. Saya percaya kita bagi contoh yang seperti apa yang ada di hari ini. Saya melawat semua seperti jalan raya, seperti tiang listrik, air. Ini menggunakan peruntukan daripada persekutuan. Kalau kita untuk di negeri saja yang ada peruntukan hanya RM1 juta, macam mana kita untuk membantu rakyat di bawah untuk membangunkan kawasan kita. Jadi ya itulah maka saya menyokong kerajaan Perikatan Nasional ini dipimpin oleh Yang Maha untuk kesinambungan rancangan-rancangan yang terdahulu sudah diluluskan tapi ditangguhkan. Jadi ya kerajaan negeri tidak dapat boleh meneruskan. Baik Najib, kita melihat apa yang telah dikatakan oleh mantan kepada ADUN Kuala Penyu ini. Kita ingin melihat juga daripada sudut parti APCO juga melihat kerana kalau dilihatkan parti APCO ini telah bertapak di sini sekitar 2 penggal kabarnya. Dan saya ingin melihat sendiri bagaimana sebenarnya adakah yang dinyatakan oleh mantan tersebut Datuk Limus Juri itu sebenarnya menjurus kepada apa yang telah diperjuangkan ataupun satu pemahaman yang sedikit berbeza. Jadi saya bertanyakan ini kepada Setiausaha Agung APCO yang juga berada di sekitar pekan kecil Kuala Penyu ini. Kita dengarkan. Kita kena memahami konsep kerajaan negeri dan konsep kerajaan persekutuan. Dan kita kena memahami juga bahawa tanggungjawab yang ada pada kerajaan persekutuan dan tanggungjawab yang ada pada kerajaan negeri. Ramai yang tidak mungkin yang masih keliru dengan perkara ini. Bagi saya, itu adalah menjadi satu tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk membantu atau menyalurkan peruntukan dana pembangunan untuk kerajaan negeri. Itu jelas sekali terkandung di dalam perlembagaan persekutuan kita. Itu jelas terkandung. Sebagai contoh bagi negeri Sabah, telah ditetapkan setiap tahun kerajaan persekutuan perlu dan mesti memberi dana peruntukan yang disalurkan kepada kerajaan negeri. Itu satu tanggungjawab. Dan juga di dalam kita dari segi konteks perjanjian Malaysia, apabila Malaysia ditubuhkan dulu, ini juga adalah salah satu daripada apa yang telah dibincangkan dan apa yang telah dipersetujukan. Jadi dari segi pemahaman bahawa kerajaan negeri mesti selari dengan kerajaan persekutuan, saya rasa jika semua pihak memahami tanggungjawab masing-masing, memahami apa sudah yang terkandung di dalam perlembagaan persekutuan dan juga dalam perjanjian Malaysia, perkara ini sepatutnya tidak wujud. Lebih-lebih lagi sekarang, di zaman sekarang ini.
pada pandangan saya pada zaman ini sudah tidak sesuai bahawa kita mempunyai satu pemikiran yang mengatakan bahawa walau apapun kita mesti selari dengan kerajaan persekutuan. Politik ini dia begitu dalam Inggeris kata it's very fluid. Manager, itu sedikit perkongsian yang sempat saya kongsikan bersama pada petang ini dalam tinjauan sehari saya di Kuala Penyu, dan pastinya sesuatu yang baik diimpikan oleh penduduk di sekitar Kuala Penyu khususnya, dan amnya negeri Sabah juga ingin melihat jika betul ada bantuan, jika ada peruntukan, pastinya ada pembangunan di kawasan-kawasan yang terpencil seperti mana yang kita juga timbulkan semalam berkaitan dengan isu pelajar sekolah yang susah dan sebagainya di Keningau, dan pasti juga ada banyak lagi isu-isu rakyat yang lain yang bukan saja kita katakan dia timbul sekitar bila saja timbul pilihan raya pastinya akan timbul isu rakyat, tapi isu rakyat di negeri Sabah ini sebenarnya telah bertapak agak lama, Najib. Syah, terima kasih Syah kerana melaporkan perkara tersebut. Teruskan membawakan laporan terkini dari semasa ke semasa. Syah terus jaga kesihatan dan juga rakan setugas yang lain. Terima kasih Syah Rizal, rakan setugas dan juga Wakil Esra Awani di Sabah.